So kita sekarang pergi kepada subsection yang seterusnya, iaitu continuous charge distribution. So apa maksudnya continuous charge distribution? So sebelum itu kita kena balik semula untuk tengok kita punya peta minda. Okay, kita kena tengok semula kita punya peta minda. So peta minda ini sangat penting untuk membantu kita dalam memahami EMT, sebab tanpa peta minda ini anda akan rasa confused, what is what, apa sebelumnya, apa selepas itu, apa kaitan atas dengan bawah. So anda akan confused, dan selepas itu anda akan mula menggunakan persamaan dari bab 1 untuk bab 2 dan bab 2 untuk bab 3 dan sebagainya. Anda akan campur aduk semua equation dan semua konsep dalam satu. So kita mesti ada peta minda. So electrostatic, so kita buat satu peta minda sekarang untuk bab electrostatic. So kita akan bermula dengan electrostatic dan seterusnya kepada semua bab kita akan ada peta minda. So kita dah belajar bahawa kita ada charge, okay, Q. Okay, so keduanya dia adalah berkaitan dengan elektrik. Okay, ketiga dia adalah berkaitan dengan voltage. Okay, keempat Coulomb's law. Kelima sekarang kita dah sampai Coulomb's law. So seterusnya adalah charge distribution yang akan kita tengok selepas ni. So equation yang pertama yang kita belajar adalah kita punya F. Okay, force. Okay, so ini adalah peta minda sekarang. Kita ada sebiji charge. So sebiji charge. Anda mungkin boleh kaitkan dengan seorang manusia supaya anda lebih senang ingat. Buat satu muka, ini adalah sebiji charge. Okay, dia adalah bersifat elektrik. Okay, then dia adalah maka electric field. Okay, so buat lagi satu charge ni. Dan tadi ini dia ada bau keluar, bau. Okay, so kita letak arrow. Okay, so dia adalah voltage, maka dia mesti ada beza upaya. Okay, so can be positive, okay, dan or negative. Okay, then kita ada force. Sekiranya ada dua orang baru ada force. Okay, force mesti ada dua orang. Electric field seorang sahaja. Okay, kalau ini adalah positif, ini adalah negatif, maka ini mengeluarkan bau. Okay, maka mereka ada tarikan. So tarikan adalah mengikut dia punya line. Okay, B A tarik ke B B tarik A ataupun A tarik B. Okay, so far kita belajar semua ini. Okay, number 6 is sorry, ini tak ikut flow. So yang epsilon. Okay, permittivity. Okay, so ini adalah semua yang berkaitan dengan electrostatic. Okay, so yang kita nak tengok ini adalah sekarang charge distribution. So ini
anda tengok dia sebagai seorang manusia sebiji sahaja. So dalam charge distribution dia akan lebih daripada seorang. Okay, so sekarang ini adalah alone. Okay, so ini dah jadi not alone. Maksudnya more than one charge. Okay, dia lebih daripada sebiji. Okay, kita tengok balik slide. Okay, ini salah. So continuous charge distribution dia jadi continuous, maksudnya lebih daripada satu. Dia continuous, dia bersambungan. So maksudnya ada banyak orang bersambung. Okay, banyak orang bersambung. So ini jadi continuous, continue. So bila banyak charge yang Q ni, dia bersambung, maka dia jadi satu line charge. Ini barisan, satu baris. Okay, jadi satu baris. Sekiranya mereka buat barisan, dia jadi satu baris. Ini seorang. So kalau mereka berbaris ke arah situ dan banyak lagi barisan ke arah sini, maka dia jadi surface. Satu dah jadi suatu kumpulan. Okay, so jadi surface charge, satu kumpulan. Line charge, surface charge. Then kalau dia ke arah tadi satu line ke sini, then kedua jadi surface. Kalau lagi ketiga ke arah sana, dah jadi volume charge, isi padu charge. Okay, dia jadi 3D dah. Ini 1D, ini 1D, ini jadi 2D, ini jadi 2D, ini 2D, jadi 3D. Bila dia jadi isi padu, jadi 3D. Okay, so ini adalah 4 jenis charge distribution. So balik kepada kita punya peta minda. So charge distribution ini ada 4 jenis, yaitu sebiji, sebaris, sekawasan, seisi padu. 4. Okay, mesti ingat ada 4. Kenapa cikgu tekankan 4? Sebab nanti kita tak confuse untuk bab yang seterusnya. Untuk bab kedua, iaitu magnetostatic pun ada benda macam ni. So ada dia punya perbezaan. Okay, so balik ke sini. So tadi dia sebiji. Okay, dia adalah sebiji. Apakah charge untuk sebiji? Apakah charge untuk sebiji charge? Dia adalah sama dengan Q. Charge untuk sebiji charge adalah sama dengan Q. Okay, itu adalah kita macam mana kira berapa charge yang ada dalam sebiji charge. Okay, so sebelum itu kita tengok dia punya density ataupun ketumpatan. Macam mana kita kira ketumpatan? Okay, so ini adalah ketumpatan rho L, ketumpatan untuk line charge, ketumpatan untuk surface charge, ketumpatan untuk volume charge B. Okay, kenapa di sini tak ada rho untuk sebiji charge? Yang untuk point charge, kenapa tak ada? Sebab ketumpatan ini adalah untuk mengira jumlah charge dalam sesuatu, jumlah charge dalam satu line, jumlah charge dalam satu permukaan, jumlah charge dalam satu isi padu. Ini tak ada line, tak ada isi kawasan area, tak ada isi padu. So dia hanya ada satu saja. So jumlah charge adalah untuk point charge adalah satu saja, iaitu Q. Okay, tapi untuk line charge kita kena, kalau kita nak kira ada berapa orang yang ada dalam barisan ini. Okay, contohnya, maka
dia punya persamaan adalah sama dengan berapa orang, DQ adalah berapa orang, aku tulis ini, berapa orang dalam berapa jauh. Okey, anda dah confused. Berapa orang dalam berapa jauh? So, kita balik ke kita punya peta minda. Berapa orang dalam berapa jauh? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang dalam 1 meter. Maka rho L adalah sama dengan dQ over dL. dQ berapa orang? 4 orang. Ada berapa meter? Per 1 meter. Maka ketumpatan charge per line per length adalah sama dengan 4 orang per meter. Apa binatang ni? Kalau saya ada satu line 1 meter, ada 2 meter, tolong cari berapa Q. Daripada apa yang kita tahu di atas, Q dapat daripada kita punya ketumpatan, iaitu kita boleh kamirkan terhadap rho L. Okey, kamirkan terhadap rho L, kita dapat berapa ketumpatan. Ataupun kita boleh since kamera ini bukan kamera, since pengiraan ini lebih senang tanpa kamera, sebab kita sudah tahu 4 orang per meter, anda boleh buat agak-agak dalam kepala anda, ini tak payahlah kamera, ini kita dah tahu, boleh kali terus, adalah sama dengan 4 orang 2 meter, maka sama dengan 4 plus 4 dapat 16 orang. Okey, so ini adalah 4 orang dalam 1 meter. So kalau ada 2 meter dapat 8 orang. 2 meter dapat 8 orang. Okey, kalau anda nak kamir pun boleh. Okey, boleh kamir lah. Rasa kalau hidup tak cukup susah, boleh kamir 4 daripada kosong yang kedua. Okey, sama dengan 8 juga. Okey, ini adalah konsep ketumpatan. So, apa kaitan dengan kita punya charge? So, charge ini, kalau dalam satu barisan, ada 4 orang per sentimeter, per meter. Ada berapa charge per luas permukaan, luas permukaan meter square. Ada berapa orang dalam luas permukaan, ada berapa orang dalam satu isi padu meter cube. Okay, so untuk mendapat jumlah Q adalah kita buat kamiran rho L dl terhadap panjangnya, rho S ds adalah, ini adalah panjang, rho S ds luas permukaan, dv isi padu. Okay, so dia bergantung kepada jenis masalah. Kalau masalah dia adalah line, anda kena kira jumlah charge yang ada line tersebut, maka kena guna pengiraan macam ini. Kalau anda punya masalah adalah surface charge, then anda kena guna rho SDS. Kalau volume charge, rho V dV. Okay, so kamera ini hanya untuk mendapatkan jumlah charge, okay, menerusi isi padu, menerusi ketumpatan. So anda bila sudah tahu ketumpatan, anda tak perlu melalui proses kamera pun, dia bagi anda jumlah sahaja. Okay, dia bagi anda jumlah sahaja, anda boleh kali terus, tak payahlah guna kamera seperti macam ini.
Okay, kalau kita punya ketumpatan if kita punya ketumpatan adalah dalam nombor bulat. Nombor bulat means dia adalah satu nombor yang tak ada dan tak ada pemboleh ubah, tak ada variable dalam situ. Contohnya 4 orang per meter. Kalau dia ada 4 X per meter, ini dah ada satu variable, maka kita tak boleh pakai kepala untuk kali terus. 4 kali 2 meter dapat 8 orang. Dia kena balik guna kamera. Okay, so ini adalah mathematics. So, electric field intensity due to continuous charge. Okay, so tadi kita balik kepada kita punya peta minda. Okay, so kita balik kepada seorang charge tadi yang mengeluarkan bau, electric field. Okay, kalau 2 orang, of course dia juga akan mengeluarkan bau juga. Kalau 3 orang dan seterusnya, semua akan mengeluarkan bau dan baunya electric field akan bertambah. Okay? Bertambah. So, pengiraan electric field, okay, yang kita belajar sebelum ini adalah sama dengan persamaannya. Electric field sama dengan Q. Ingat, hanya ada satu Q saja bagi dengan 4 pi epsilon naught. Ini adalah pemala, ini adalah distance, ini adalah unit vector. Okay, adalah unit volt per meter, jangan lupa. Okay, so ini untuk sebiji. Okay, sekarang dah jadi lebih daripada sebiji. Dia ada sebaris L, dia ada sepermukaan, seisi padu. Maka apakah electric field yang dikeluarkan oleh semua orang ini dalam line surface and volume? So kita sudah tahu from the equation yang sebelum ini, iaitu kita punya Q ni boleh didapati daripada kamera ni untuk mendapatkan jumlah ni. Okay, maka untuk case line surface and volume, you can easily replace Q ni dalam mengikut ni. Okay, depends on your problem. Okay, so if your problem is line charge, then atas ini dah jadi rho LdL. Surface charge rho SDS, volume charge rho V dV. Okay, so that is how you do it. Dia tak ada hanya pertambahan kameran saja. So kalau anda bezakan persamaan bawah dengan persamaan atas adalah this Q ini digantikan dengan rho LdL kameran. So kameran boleh dibawa keluar, tinggal atas rho LdL. Okay, so kalau anda boleh pemudahkan equation ni, you can see that E is equal to kamera rho L dL. Okay, yang lain-lain ini semua adalah pemala sebenarnya. So you can take everything out and put here. Okay, so dia sebenarnya hanya kami di atas saja. Right? Boleh faham? Okay, mari kita tengok example ni, iaitu diberi satu square plate, satu plate yang segi 4. Okay, segi 4 yang terletak pada XY plane. Okay, so dia punya luas permukaan adalah defined by kawasan X. Okay, kawasan X dengan kawasan Y, that's why dia dinamakan sebagai XY plane. Dari mana ke mana? Dia adalah dari negatif 3 ke 3 positif, negatif 3 ke 3 positif. So berbentuk segi 4. So di sini adalah negatif 3, 3, negatif 3, 3. So dia adalah square plate dan terletak pada X dengan Y plane. Okay, X dengan Y plane. So apa yang dia nak?
So find the total charge. Okay, find the total charge on the plate. Sekiranya ketumpatan, okay, ketumpatan charge pada permukaan adalah sama dengan rho S, iaitu sama dengan 2Y kuasa 2. So bila kita nampak 2Y sama yang ketumpatan sama dengan 2Y kuasa 2, kita dapati bahawa di dalam sini ada satu variable. Variable means pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah. So bila ada pemboleh ubah, kita tak boleh buat calculation secara terus menggunakan kepala seperti apa yang kita buat tadi, iaitu kita ada 4 orang per 1 meter. Kalau ada 2 meter, ada berapa orang? Ada 8. Kita terus kali, sebab ketumpatan yang diberikan adalah dalam nombor bulat. Tapi ini ada satu variable, iaitu pemboleh ubah di dalamnya. Maka kita tak boleh terus menggunakan pengiraan secara biasa untuk dapatkan dapatkan jumlah charge, disebabkan oleh kita punya ketumpatan ini dia berubah mengikut Y. Okay, berubah mengikut Y. Semakin dia berjauhan dengan Y, semakin tinggi dia punya ketumpatan. So apa yang kita buat ialah kita mencari persamaan yang sesuai untuk digunakan dalam kes ini, iaitu kita tahu persamaan arm dia adalah Q sama dengan kamerang permukaan S, ketumpatan ds. Apa itu ds? Okay, so kalau anda nak tahu apa itu ds, kena kembali kepada mathematics. Okay, kembali kepada mathematics, iaitu dia lebih kepada differential area length dengan volume. Okay, so kita ada untuk Cartesian. Okay, ini adalah untuk Cartesian. So Cartesian ada dia punya differential length, area dengan volume. Okay, untuk cylindrical, ini adalah bab kosong. Bab kosong juga dalam satu slide yang diberikan kepada anda dalam author dengan classroom. Okay, so ini adalah silinder dan ini adalah sphere. So setiap satu ada dia punya cara pengiraan length, area dengan volume. Okay, so untuk Cartesian ini adalah Cartesian. Okay, ini adalah Cartesian. Maka dl untuk length, ini length, L-E-N-G-H-T, length, dl ni adalah sama dengan, adalah dy, dx ataupun dy ataupun dz. Okay, untuk length. Okay, sama ada dx ataupun dx plus dy. Ini adalah dia punya arah. Ini adalah arah dia. Kalau tak ada komponen z, maka kosong sini. Kalau tak ada komponen y, kosong dekat sini. Okay, kalau tak ada komponen x, kosong dekat sini. Kalau ada 3-3, tambah 3-3. Kalau ada 2, tambah 2 saja. Kalau ada y dengan z, tambah y dengan z sekali. Okay, untuk length adalah sama ada x atau y atau z. Ini senang. Sama ada y, x ataupun y ataupun z. Okay, untuk differential area pula, luas permukaan. So luas. So bila kita tahu ada luas permukaan, dia mesti ada panjang kali lebar. Okay, kalau kita ada satu luas permukaan. So kita punya Cartesian ni dia adalah luas permukaan jenis yang segi 4, sebab dia adalah Cartesian, maka panjang kali lebar. Untuk dsx, apakah differential area untuk dsx? dsx arah x, differential surface arah. Ni arah dia. Okay, so arah x. So maksudnya kita punya luas permukaan ini adalah kita punya luas permukaan. Dia punya luas permukaan ada arah. Apa maksudnya ada arah? So kenapa permukaan ada arah? So setiap kita punya permukaan ni dia mesti menunjuk ke mana? Dia mesti menunjuk ke somewhere. So kita punya luas permukaan ini, segi 4 ni, dia punya muka adalah tunjuk ke atas. Ini adalah luas
90 darjah dengan pembukaan itu menunjukkan arah pembukaannya. Okay, menunjukkan arah pembukaannya. So, untuk nak tahu apa arah X, ini adalah arah X. So, apakah luas yang memberikan arah X? Kita tahu dia adalah luas ini yang memberikan arah X. So, Z dengan Y, YZ. So, dapat YZ. Okay, senang. Okay. So, apakah arah yang memberikan apakah pembukaan yang memberikan Y? So, ini adalah Y. So, of course, kita tahu bahawa XS memberikan arah Y dan sebagainya untuk arah Z, X, Y. Ini anda tak perlu hafal sebenarnya. Kalau anda tahu gambar rajah ini, you can do on the spot untuk menghasilkan persamaan-persamaan ini. Okay. Next adalah volume, isi padu. Okay, isi padu adalah bila kita punya gambar rajah ini dah jadi panjang, lebar kali tinggi. Okay, dah jadi satu bongkar. Okay, so bila dah jadi satu bongkar, nampak tak ini adalah vektor, ini adalah vektor, tapi dalam isi padu tak ada vektor. Okay, dalam isi padu kita ada satu line. Line tunjuk ke mana? Line ke mana? Line tunjuk ke mana? Mesti ada beritahu line tersebut menghala ke mana. Kita ada satu permukaan. Permukaan hala ke mana? Permukaan dia mesti menghala ke somewhere. By logic, permukaan tersebut mesti menghala ke somewhere. Differential volume, isi padu nak menghala ke? Apakah isi padu dalam kita punya cawan yang mempunyai Coca-Cola yang tidak berkhasiat ni, student suka minum? Apakah isi padu Coca-Cola dalam gelas ini? Isi padu dia akan jadi satu nombor 90 ml. Tapi perlu tak kita tahu 90 ml ni menghala ke mana? Tak logik. Okay, isi padu bukan satu vektor, not a vector. Okay, kenapa? Sebab isi padu is a skala. Skala ialah sesuatu yang kita tak perlu dia punya arah, sebab arah dia tidak memberi makna yang meaningful. Dia tak ada makna dia tak ada. Okay, so tak ada makna, maka vektor, maka dia punya differential volume dia tak ada vektor di sini. Okay, so untuk mendapatkan volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Okay, so the rest untuk silinder dengan spherical, anda rujuk kembali video ni untuk kaitkan apa maksudnya. So dia punya concept is the same, only that the coordinate is not the same. Okay, so balik ke kita punya contoh tadi. Okay, so kita sudah tahu DS kita. DS senang. Apakah arah dia? Arah dia adalah mengarah ke Z. Okay, kita punya pembukaan arah ke Z. So dia punya pembukaan mesti X dengan Y. So dx dy. Okay, apakah ketumpatan rho S? Rho S diberi 2Y kuasa 2. Letak dekat sini. Kamera dari mana? X kurungan kamera cacing pertama negative 3 to 3. Mana dapat? Dapat dari sini. Kamera kali kedua dy adalah kamera dari mana ke mana? Kamera dari sini diberi. Okay, so kamera seperti biasa. Kamera ini anda kena belajar sendiri. Cikgu tak dapat nak masuk bab kamera ni. So anda kamera dapat jawapan. Ni nombor 2 ni anda adalah pemalas, boleh dikeluarkan. So untuk memudahkan pengiraan, nombor 2 keluarkan. So bila anda dah kamera semua ni, dapat jawapan 216 microcoulomb. Okay, so you have to do your own. Cuba cari macam mana. Okay, so untuk example yang seterusnya, find the total charge. Okay, on a circular disc, satu disc yang berbentuk circular. Okay, so anda lah lukis. So first step is always buat lukisan.
Kenapa nak buat lukisan? Sebab anda mungkin baca atas soalan ni 1000 kali tak faham. Tapi bila anda tengok gambar raja sekejap dah faham dah. Okay. So, circle this defined by R, jari A. Okay. Z sama dengan kosong. Ini adalah Z sama dengan kosong. Okay. Ketempatan dia row S adalah sama dengan row S not kolom per meter square. Okay. Jumlah charge berapa? Jumlah charge berapa? Dekat piring ni. Okay. Bayangkan ada banyak biji charge di atas ni. So, kira apakah charge yang ada di sini. So, anda boleh cuba buat sebelum anda meneruskan video ni supaya at least you try. Sebab if you don't try then nampak macam senang, bila sampai ujian you rasa macam susah pula sebab you don't try. Okay, so ini adalah gambarnya. So, you go and have a try. So, first adalah kita kena mencari equationnya. Okay, equation yang sesuai. So, kita tahu dia punya equation arm dia ialah rho S ds Q cacing kamerang rho S ds. So, now the question is, apa itu rho S? Of course, dia adalah satu constant. Okay, so kita sudah tahu dia adalah satu constant. Itu sudah mensenangkan. So, anda boleh jadi Q rho S keluarkan sebab dia adalah constant. Rho S not ds. Sekarang apa itu ds? Differential surface. So, back to kita punya gambar raja tadi, ini adalah satu circular disc painting. So, anda kena buat tikam, main tikam. Tahu main tikam? So, you have to either use Cartesian tikam pertama, cylindrical tikam kedua, dan spherical tikam yang ketiga. So, which one do you think? Cuba fikir sekejap. Okay, disebabkan oleh kita punya circular disc ini yang berbentuk piring bulat ni adalah dalam bentuk bulatan. So, kalau kita tengok charta Cartesian, tak ada benda bulat yang ada dekat charta Cartesian. The next is cylinder. So, kita nampak bahawa kita ada satu benda bulat di sini yang saya rasa sangat sesuai digunakan untuk mewakili kita punya piring tadi. So, balik ke kita punya soalan tadi. So, apakah kita punya differential surface sekarang? Dia adalah cylindrical coordinate. So, bila cylindrical coordinate, so kita kena cari dia punya ds, apa yang diwakili oleh ds ini. So balik kepada kita punya ni lagi tadi. Okay, so mana satu adalah mewakili permukaan ini? Okay, which one is representing this surface? So, mari kita lihat apakah arah ni. Okay, so kita ada arah ni dan kita ada satu lagi arah, actually adalah ni adalah negative side. So, kalau kita membesarkan kita punya bongkah silinder ni, satu sepehan daripada kita punya silinder, ambil seketul keluar, kita ada 3 jenis permukaan sebenarnya. Permukaan ini, dan permukaan ini. Apakah permukaan ini? So, ini adalah permukaan yang menunjukkan kepada kita punya jari keluar. So, it has to be arah R yang memberi kita R d phi dz. Arah, ni adalah arah, jangan masuk confuse. Memberi kita R d phi dz. R d phi
dz. Ini adalah satu, ini satu, ini satu. Ini tulisan komputer mungkin nampak macam ada ruang. Okay, so ini adalah arah A. Arah phi adalah ini. Okay, yang beri kita D R D Z. Dua saja. Okay, apakah arah Z? Ini adalah arah Z. Okay. Ini adalah arah Z. So it has to be R, D, R, D, phi. 3. Okay. So kita punya piring tadi adalah berbentuk macam ini. Yang arahnya adalah arah Z. So pilihlah arahnya adalah arah Z. So pilihan dia memberikan kita R, D, R, D, phi, arah Z. Okay, so we go back to our question again. So it has to be R, D, R, D, phi. So kita dapati bahawa kita punya DS iaitu S mewakili kita punya piring adalah R, D, R, D, phi. Okay, so di situ kita akan start buat kamera. So anda kena mantapkan anda punya penguasaan tentang kamera. So kita punya constant, okay, constant adalah constant. So constant dikeluarkan dan kamera terhadap R, D, R, D, phi. Okay, R, D, R, D, phi. So kita punya kamera R DR ni adalah dari 0 ke A. Kita punya jejari, masih ingat? Jejari 0 ke A. Okay. Dan kita punya phi adalah satu bulatan penuh, iaitu dari 0 ke 2 pi. Okay. So anda buat kamera anda sendiri untuk menyelesaikan jenis kamera ini. Dapati bahawa kamera itu menghasilkan pi rho S0, iaitu kita punya constant untuk ketumpatan tadi, dan A square. Kalau anda susun semula persamaan ni, okay, kalau anda susun semula persamaan ni, dapati bahawa rho S0 pi A square. Pernah nampak tak persamaan ini? Kita belajar di sekolah rendah zaman-zaman dulu, iaitu luas permukaan satu bulatan adalah dia punya rumus adalah pi kali dengan jejari A kuasa 2. Sama tak? Sama kan? So ini memberi anda satu gambaran maksud kamera sebenarnya, iaitu kamera is actually mendapatkan jumlah, okay, jumlah daripada satu kadar. Okay, so kamera adalah mendapat satu jumlah daripada satu kadar. Kadar itu can be a ketumpatan, hal laju dan sebagainya. Anda dapat jumlah. Kamera adalah jumlah. Pembezaan adalah kadar perubahan. Okay, so anda kena faham konsep kenapa kita buat kamera, kenapa kita buat pembezaan. Okay, so kamera adalah mendapatkan jumlah daripada satu kadar, di mana kadar kita sekarang adalah satu ketumpatan. Okay, so ketumpatan tersebut adalah perluas permukaan. So dapatkan jumlah daripada luas permukaan yang diberi. So luas permukaan yang diberi adalah pi A square. Apakah ketumpatannya? Rho S0 dikalikan ke dalam, dapat jawapan. So in future, if you are like doing kamera, anda tahu bahawa kamera itu menghasilkan jumlah. If you have other means of getting the total area, jumlah luas permukaan menggunakan kaedah yang lebih senang, anda boleh guna
kaedah yang lebih senang, tapi mesti tahu bahawa ini hanya boleh digunakan sekiranya kita punya constant di dalam itu adalah ketepatan di dalam itu adalah constant. Okay, so example the rest anda cuba buat sendiri. Okay, jika nak continue kepada lecture seterusnya, iaitu the electric field due to line charge. Okay, apakah electric field due to line charge? So kita sudah dapat tengok kembali kepada kita punya peta minda. Okay, so electric field, masih ingat, adalah datang daripada satu biji charge. So satu biji charge adalah sebab dia hanya adalah satu Q, satu biji charge saja. Q boleh wujud dalam banyak jenis. Sebiji, sebaris, satu kawasan, satu isi padu. So sekiranya electric field boleh dihasilkan oleh sebiji charge, maka sebaris charge pun boleh menghasilkan electric field. Satu kawasan charge, satu surface of charge also boleh menghasilkan electric field. Satu isi padu of charge pun boleh menghasilkan isi padu. Okay, so kita balik kembali kepada kita punya slide tadi. Okay, so untuk electric field due to line charge, okay, ini adalah electric field due to line charge. So persamaan dia masih sama. Okay, persamaan dia masih sama. Asalnya atas ini adalah Q sahaja, tetapi bila Q menjadi satu line, maka dia punya Q jadi rho L D L. Okay, so ini adalah Q di sini. So kami dapat satu kameran baru, iaitu daripada A ke B. Okay, A ke B, kameran bawah adalah semua sama. Ini adalah pemala, ini adalah distance, ini adalah dia punya unit vector. Okay, okay, so macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? So apa yang boleh kita buat sekarang adalah kita kena lihat semula dalam gambar raja ini apakah persamaan yang terlibat. Okay, so persamaan yang terlibat masih sama, iaitu kameran kepada jumlah charge, iaitu dalam case kita adalah satu line. Okay, maka adalah rho L dl. Okay, arah kuasa 2 adalah jarak daripada kita punya line ke kita punya titik yang kita nak tahu apakah electric field dekat situ. Okay, so R ni akan berubah. Okay, anda boleh bayangkan ini adalah satu garisan. Okay, so ada sebiji orang dekat sini, iaitu kita punya charge. Okay, dan ada banyak orang di atas line tersebut, dan ini adalah first seorang, kedua dan sebagainya. So ini akan contribute kepada jumlah electric field di titik ini. Okay, ini kedua dan sebagainya. Hasil tambah semua akan jadi E. Okay, so seorang produce VE. Jumlah adalah E. Okay, so seorang produce DE. So di waktu dia produce DE tersebut, R ni adalah di sini. Okay, maka dia boleh bergerak. Bila saya take into account ni, dia akan naik sikit. Bila saya take into account ni, dia akan naik. Okay, so sehingga dia sampai ke B yang paling atas. Okay, so dia akan naik ke atas, sampai ke paling atas, dia sampai B. Okay, pada ini. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena tengok persamaan ni apa yang kita tak ada. Okay, so ini of course kita kena cari, ini kita kena cari, ini kita kena cari. Ini adalah boleh ubah. Ini adalah constant, so we take it outside. Tak ada masalah. So apa itu DL sekarang? First kita nak check apa itu DL. First is DL.
DL adalah arah atas. Arah atas pergi ke Z, maka DL adalah sama dengan DZ. Okay, DL sama dengan DZ. So ini sudah settle. Apakah distance? Distance adalah kita punya distance daripada kita punya line dari titik sini sampai ke titik sini. So disebabkan dia berubah, maka kita anggap titik di sini orang ini orang kedua ni seolah-olah bergerak dalam Z direction. Okay, so ini pun dalam 00Z, yang naik pun 00Z. Apa itu Z prime? Z prime can be dari A, pertengahan A ke B, apakah nilai dia, whatever the nilai is. Okay, kita tak tahu apa nilai dia sebab dia adalah sangat kecil dia punya charge. Setiap biji DQ menghasilkan TE. Okay, ini adalah dihasilkan oleh sebiji charge yang sangat kecil dalam barisan tersebut. So kita tak tahu apa ketinggiannya. Okay, so kita kena cari position vector untuk titik ini, dan untuk titik ini seperti yang cikgu bincangkan dalam slide yang sebelum ni, apakah dia punya distance bergantung kepada position vector, hasil tolak position vector. Okay, so kita punya kawasan yang kita nak tahu dia punya electric field is P, maka dia punya koordinat adalah X, Y, Z. So X, Y, Z. Tolak ini adalah position vector of kita punya titik, dan ini adalah position vector of kita punya permulaan charge kita. Okay, so dia ada dalam bentuk boleh ubah, variable. Kenapa? Sebab dia akan naik ke atas dalam increment of Z. So kita tak tahu apa nilainya, so kita letak Z prime. Okay, so letak Z prime untuk membezakan daripada Z sini. Okay, kita letak Z prime untuk membezakan daripada Z ini. Okay, Z ini adalah position vector untuk titik ini, dan Z prime ini adalah koordinat untuk kita punya charge yang berada pada line kita. Okay, so jadi Z prime. So tolak kedua-duanya, tolak. So ni tolak, ni tolak, ni tolak. Okay, didapati bahawa kita punya problem ni tak ada X punya komponen, maka kita boleh buang X. Okay, Y adalah Y ni bersamaan dengan satu nilai yang kita gantikan dengan R. Okay, itu suka saja. Kalau anda tak nak R pun anda boleh kekalkan kepada Y sebenarnya, tak ada masalah. Okay, so Z tolak Z prime, arah Z masih sama. So sampai ke sini. So itu adalah kita punya distance vector. Kita punya distance vector. Okay, so untuk so sudah dapat distance vector, sudah dapat. Untuk dapatkan dia punya magnitude, kita kuasa 2 kan, hasil tambah dan punca kuasa 2 kan. Okay, dia punya unit vector, kita bahagikan distance vector dengan magnitude. Okay, so we got this one, Dari segi EMT sudah habis. Okay, dari segi EMT, the rest is mathematics. You see, what happens to the mathematics? Okay, so kita gantikan semua masuk, kita dah dapat semua ni. Dan bila sudah nampak satu big chunk nak kamerkan ni, rasa sakit kepala pula. Sebab di sini adalah mathematics. Ni mathematics. So anda kena ulang kaji balik mathematics. So dari sini kita boleh tengok daripada graf di sini bahawa dia sebenarnya banyak segi tiga. Kalau cukup padam semua ni untuk kurangkan distraction.
Okay, so sebenarnya kita boleh nampak bahawa dia ada banyak segitiga yang dihasilkan di sini. Let's say contohlah ini adalah satu segitiga di mana ini adalah alpha 1. Okay, sini ada alpha 2, first alpha 2, yang kedua alpha, ketiga alpha 1. Okay, so titik B dihasilkan oleh alpha 2, titik A adalah sudut alpha 1. Okay, so di situ anda boleh dapatkan kalau kita nak apakah sin alpha. Okay, what is sin alpha? What is cos alpha? What is tangent alpha? Okay, so anda boleh cari apakah tangent alpha. Sin alpha adalah tentang sebelah cos, sebelah sin adalah tentang hypotenuse, cos adalah sebelah hypotenuse, tangent adalah tentang sebelah, something like that. Okay, so you get sin alpha, cos alpha, and tangent alpha. Okay, daripada sini, okay, cos alpha anda bahagikan dengan satu atau anda invert, you get second. Okay, susun semula, you get this one. Okay, anda tengok balik macam mana dia punya flow. Cikgu hanya beritahu dia punya jalan kerja sahaja. Okay, so you get this one. So the reason why is adalah untuk di substitute ke dalam equation yang atas, this chunk, untuk substitute. Okay, if you don't substitute, then there is no way for you to solve this kind of kameran dalam bentuk macam ni. So you get all this untuk di substitute ke dalam. Okay, so tangent daripada tadi atas ni susun semula. Okay, arah pergi ke atas untuk dapatkan Z prime, dapat ni. Okay, bezakan dz prime, you get this one. Okay, you tengok balik macam mana dia punya mathematics in detail. Okay, selepas itu bila anda dah dapat semua ini, you can ganti masuk ke dalam. Okay, ganti masuk ke dalam. Contohnya ini adalah jadi cos, ini jadi cos dz, tukar warna, dz tadi digantikan dengan ini dan sebagainya. Okay, so anda ganti semua ini supaya dia jadi tinggal persamaannya tinggal lebih mudah macam ni. Okay, walaupun persamaan sudah dipermudahkan sampai level macam ini, masih lagi very difficult to do the integration. Masih lagi susah nak integrate. So cepat-cepat WhatsApp cikgu mathematics yang ajar anda semester lepas untuk selesaikan ini. Okay, selesaikan ini. Okay, you try to solve this. Then yang pentingnya dari segi EMT adalah bila kita dah selesaikan all the integration atas ni, hasilnya ialah this one. Ini adalah penting. Okay, kita dapati bahawa electric field yang dihasilkan pada titik P tadi, iaitu titik P ni, okay, adalah hasil daripada ketumpatan rho L 4 pi epsilon naught R, okay, kali dengan sin alpha 1 tolak sin alpha 2, cos alpha 2 tolak cos alpha 1. Okay, maksudnya ialah bila kita ada satu line dari A ke B, kita nak tahu apakah dia punya E
di titik P ni, kita boleh, sekiranya kita tahu sudut ni, okay, kita tahu sudut ni, dan kita tahu apakah distance from kita punya line kepada kita punya titik ni dalam bentuk tegak so cikgu tak dapat lukis tegak di sini. Ini adalah tegak. Kita tahu apakah R. Okay. Kita tahu angle ni, kita tahu angle ni, maka kita boleh terus dapatkan jawapan untuk electric field dengan menggantikan R ni. Rho L biasa diberi, sin alpha 1 you boleh kira sendiri, sin alpha 2 boleh dapat sendiri. Bila sudah dapat, boleh diguna pakai semua dekat sini. Okay, maka anda terus dapat jawapan instead of going to this kind of integration dekat atas ni. Okay, kalau anda nak melalui liku-liku hidup di atas macam ni, then is very welcome untuk buat, untuk menguji kemahiran anda dalam kameran. Okay, so you can do this, or you can come to this persamaan arm general equation untuk line charge. Okay, untuk line charge, untuk mencari E. Okay, so let's look at the next one. Line charge, field, electric field due to line charge. So ada 3 jenis keadaan. Okay, so keadaan pertama A adalah kita punya line berada di bawah kita punya point of interest. Case B adalah keadaan di mana kita punya point of interest adalah di pertengahan kita punya line charge. Case yang ketiga C adalah keadaan di mana kita punya point charge adalah di bawah kita punya line charge. Okay, cuba anda perhatikan kita punya alpha 1, alpha 2. Apakah kedudukannya? Okay, apakah kedudukannya? Alpha 1 is always A. Alpha 1 always dari garisan yang menyambung kita punya line charge yang dipanjangkan. Dia mesti 90 darjah. Okay, dia mesti 90 darjah. Kalau anda nampak, kalau titik point of interest kita di atas, okay, di atas kita punya line charge, so buat garisan sambung ke atas untuk buat segitiga ni mendapat sudut tegak, maka ini adalah R. Untuk case di mana point of interest adalah di tengah-tengah line charge, kita punya R boleh terus sampai ke kita punya point charge, line charge. Untuk point of interest yang di bawah line charge, kita buat seperti sama dengan case yang A, iaitu kita buat satu garisan serenjang 90 darjah dengan kita punya line charge yang dipanjangkan. Okay, itu adalah kita punya R. Okay, so R ni kita boleh dapat rho L diberi 4 pi epsilon naught, boleh tanya kalkulator, tinggal dapatkan alpha 1. Okay, so R, bila kita dah dapat R untuk ketiga-tiga case, sentiasa kita punya sudut adalah bermula daripada R. Okay, sudut adalah bermula daripada R. Alpha sudut bermula daripada R. Okay, bila sudah dapat garisan serenjang dengan kita punya line charge, maka kita bermula dapatkan sudut. Untuk A, alpha 1 sampai ke A, alpha 2 sampai ke A. Untuk case B, alpha 1 pergi bawah, alpha 2 pergi atas. Untuk case C, alpha 1 pergi ke atas sebab A adalah di sini, alpha 2 pergi ke atas, B adalah di atas juga.
Okay, dengan itu anda sudah dapat rho L, anda dapat R. Rho L diberi dalam soalan biasanya. Then you get this one, you get this one, you get this one, you get this one. Okay, so disitulah anda ganti masuk ke dalam kita punya persamaan dan kita akan dapat jawapan untuk E. Jangan lupa bahawa E ini adalah vektor, maka dia mesti ada arah R dengan arah Z. Okay, mesti ada arah R dengan arah Z. Alright. Excuse me. So, kalau electric field due to line charge ini, apakah berlaku sekiranya kita punya line charge ini sangat panjang? B pergi ke infinity, A pergi ke negative infinity, iaitu kita punya A ni B naik ke atas, A turun ke bawah, negative infinity, tak terhingga panjangnya. So kita masih ingat bahawa alpha 1 adalah mengikut titik pertama A, alpha kedua adalah mengikut titik terakhir B. Dalam kes infinity, macam anda tengok berdiri di sini, kepala anda tengok satu roket launching sampai ke atas sangat tinggi. Anda mungkin akan mula tengok tonggak dari kepala dari sini naik. Semakin tinggi, apa berlaku? Alpha 2 akan semakin meningkat. Okay, alpha 2 akan semakin meningkat. Sama juga alpha 1 akan semakin menurun sampai satu tahap. Sampai tahap itu maksudnya tahap apa? Apakah sudut yang maksimum yang A1 boleh pergi? Alpha 1 boleh pergi. Sudut apakah yang alpha 2 boleh pergi? Okay, what do you think? Apakah sudut dongakkan kepala anda yang paling tinggi boleh buat? Okay, so in this case kita punya dapati bahawa anda punya kepala ni hanya boleh sampai tahap paling maksimum logically pi over 2, 90 darjah. 90 darjah anda tengok sampai macam ni sebab dia adalah terlalu tinggi. Bawah juga 90 darjah negatif. Okay, so alpha 2 will go to negative. Okay, alpha 1 will go to positive, or you can say that this one is positive, this one is negative. Either one. Tak boleh dua-dua negatif, dua-dua positif. Either one has to be positive. Okay, kalau naik atas negatif, turun bawah positif. Kalau naik atas adalah positif, turun bawah adalah negatif. Okay, anda standardize. Dua-dua akan memberikan jawapan yang sama. Okay, so soalan dia ialah boleh tak saya sampai sudut melebihi 90 darjah? 92 ke? 180 darjah ke? 180 darjah sini dah sampai ke sini. So roket anda launching ke atas. Kalau anda sudut jadi 180 darjah, anda tengok ni sampai 180 darjah, maksudnya roket launching dah mau terhempas ke bumi dah. Okay, roket anda akan terhempas. Kalau anda nampak 180 darjah dia dah hempas ke bumi dah. Tak berjaya di launching ke orbit, dia terhempas tanpa 180 darjah. Kalau dia terus naik, you can 90 degree. Kalau dapat 92 degree, dah roket sudah bend. Okay, bila sudah bend, kita punya line charge bukan straight line. Okay, so if that is the case, then kita ganti masuk ke dalam kita punya alpha. Okay, sin 90 darjah
what happened? Cos 90 darjah, what happened? Nah, kita boleh guna calculator untuk tekan. Tengok sin 90 darjah adalah sama dengan apa? Cos 90 darjah adalah sama dengan apa? Mathematics paling suka sin 90 dengan cos 90. Kenapa? If you tak ada calculator, you can always draw your own graph. Okay, you can always draw your own graph. Macam ini anda tak perlu calculator. Ini adalah sin 90 darjah, you get 1. Sin 90 darjah, you get 0. So you get 1 and 0 kali masuk, persamaan dah jadi sangat mudah. Okay, dapati bahawa tinggal ini sahaja. So ini adalah persamaan untuk line charge bila kita punya case of line charge is infinity. Okay, tinggal ini sahaja, tinggal 2 pi epsilon naught, R tinggal sahaja. R adalah unit vektor yang tertinggal. Okay, R adalah unit vektor yang tertinggal. Okay, so your first assignment adalah bagi mereka yang sudah tengok sampai slide ini. Okay, bagi mereka yang tak tengok sampai slide ini, tak tahu pula ada assignment. Okay, your first assignment is untuk case yang terhingga. Ini adalah case yang terhingga, finite, line yang finite. Kita ada Z, kita ada R. Assignment pertama anda ialah kenapa X hilang. Kalau anda ada mendengar apa yang cikgu explain tadi, then you know why. Then soalan kedua ialah untuk case yang infinity, kenapa Z pula hilang? X hilang, then Z hilang, tinggal R sahaja. So anda nanti guna bahasa kampung ataupun bahasa yang anda senang faham, bahasa yang senang faham, non-technical punya paragraph. Anda sila nanti isi Google Form. Cikgu akan bagi anda satu Google Form untuk diisi.